Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Suhaib binti Muhammad Yazid dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya dari kumpulan 2 bagi kod kursus dakwah Islam di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Intaliana binti Ramlai. Saya daripada kumpulan 2 dan saya mengambil kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Muiz dari kos Graphic Design, Group 2 Subjek Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwa Balkis binti Kamaruzaman daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya daripada kumpulan 2 dalam mata pelajaran dakwah Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukris Azraki bin Ahmad dari Ijazah Sarjana Muda Seni Reka Grafik Digital. Saya daripada Grup 2 mengikut kursus dakwah Islam di Malaysia. Tajuk kami iaitu cara berdakwah yang lebih efektif. Dakwah bertujuan melaksanakan islah kepada ummah dan penambahbaikan dalam masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru iaitu berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Surah Al-Imran ayat 104. Okey, keseluruhannya apa yang saya dapat daripada tajuk ni, kita mestilah mengambil kira perubahan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam kita berdakwah, kerana seiring dengan perubahan masa dan zaman, lebih-lebih lagi generasi sekarang terdiri daripada generasi baru, maka gaya kita berdakwah mestilah lebih kreatif. Dalam konteks kreativiti dakwah, pelbagai aspek perlu dipertimbangkan, termasuk memanfaatkan media sebagai platform penyebaran dakwah yang berkesan. Dakwah di era baharu perlu digerak melalui pelbagai bentuk program media massa seperti radio, televisyen, media cetak, media baharu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube dan juga rangkaian aplikasi yang lain. Secara khasnya, perkara ini diseiringi dengan perkembangan revolusi industri yang mampu memanfaatkan pelbagai aplikasi digital untuk dijadikan medium interaksi masyarakat. Cara menyampaikan dakwah dengan lebih efektif antaranya adalah para da'i dan juga para pendakwah perlulah menyampaikan dakwah isi dengan lebih yakin. Okey, di sini yakin bererti seseorang da'i ataupun seseorang pendakwah mestilah berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' ulama' dan juga qiyas. Dan orang ini mestilah berpegang teguh kepada aliran yang benar iaitu aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya apa yang didakwahnya itu benar dan tidak melanggar syariat serta dapat meruntuhkan kebatilannya. Okey, cara berdakwah yang lebih efisien adalah seterusnya perhatikan usianya. Kenapa kita perlu perhatikan usianya? Okey, dalam urusan kita ni berdakwah, kita mestilah menanamkan satu niat ataupun kata-kata di mana menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Okey, maksud saya kat sini, sesiapa sahaja boleh menyampaikan dakwah, tak kira tempat ataupun dalam keadaan yang formal. Kadang-kadang santai pun kita boleh menyampaikan dakwah. Namun, cara penyampaian tu yang berbeza. Okay, kerana dalam kita menyampaikan dakwah ataupun nasihat kepada golongan yang tua, tak sama macam mana kita menyampaikan dakwah ataupun nasihat kepada golongan yang muda. Okay, sememangnya kita tahu golongan yang lebih tua ni hatinya lebih mudah terasa dan sensitif. Okay, bila hati mereka dah sensitif dan mudah terasa, macam mana dakwah tu mudah nak diterima. Dan bagi mendapatkan satu dakwah yang berkesan dan lebih efisien, kita mestilah menitik beratkan tentang faktor usia agar semua golongan menerima dakwah kita dengan hati yang terbuka tanpa ada rasa tersinggung. Ketiga, perhatikan budaya. Sikap selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah adalah memperhatikan budaya daerah setempat. Menghargai budaya tidak bererti akan menghapuskan seluruh adat yang ada dalam masyarakat tersebut.
Tetapi, bagaimana cara kita untuk berdakwah secara cerdas dan melakukan pendekatan yang sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut? Perihal mengubah kebudayaan yang mengandungi keburukan, tugas seorang pendakwah adalah mengubahnya, namun dengan cara yang harus sopan. Apabila seorang pendakwah tidak memperhatikan hal ini, maka akan sulit dihargai. Bahkan mungkin saja mereka akan melarang pendakwah tersebut untuk kembali memberi dakwah di daerahnya. Untuk menunjukkan kesan yang positif dalam kita berdakwah, kita hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai. Okey, bahasa yang sesuai sangat memainkan peranan yang tinggi ketika kita sedang berdakwah. Hal ini kerana sekiranya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tinggi, ia akan menyukarkan sesetengah masyarakat untuk memahami perkara yang telah kita sampaikan. Sebagai contoh, ketika seorang dai berdakwah di hadapan masyarakat awam atau di dalam media massa dengan menggunakan bahasa ilmiah yang tinggi, sudah semestinya masyarakat yang mendengarnya akan sukar untuk memahami isi yang ingin disampaikan oleh dai tersebut. Oleh itu, kita hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan dapat menarik minat seseorang untuk mendengar dakwah dengan lebih kerap. Cara menyampaikan dakwah secara efektif dalam Islam adalah dengan saling menubuhkan rasa tolong-menolong, membantu-membantu, bekerjasama antara satu sama lain. Selain itu, seorang dai juga tidak mungkin terlepas daripada pandangan mereka sebagaimana antara sesama dai wajar dibangun dengan adanya jaringan dakwah yang dapat menyatukan serta menyokong sesama sendiri secara gigih dalam menyebarkan agama Islam. Antara lain, bekerjasama juga tidak akan tercetus apabila hanya sesama pendakwah saja, tetapi ianya harus antara pendakwah dan pendengar. Berikutan hal ini juga dapat diwujudkan ketika di dalam maupun di luar kajian Al-Quran. Pendakwah juga dapat terus melakukan dakwah di luar kajian dengan aktif membuat video atau sekadar membuka sesi program sebagai contoh curahan hati di akaun media sosial tersendiri yang kini telah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan secara efektif. Realiti hari ini, ramai pendakwah terkemuka yang terburu-buru dalam memberikan hukum dan kesan yang dapat mengelirukan masyarakat. Untuk menghasilkan penyampaian dakwah yang mengikut syariat, para pendakwah terlebih dahulu perlu usaha memenuhkan ilmu agama di dada, supaya apa yang disampaikan tidak bercanggah dengan hukum, Al-Quran, hadis serta para ulama dan juga fuqaha. Okey, justru pendekatan dakwah harus dipelbagaikan agar ia kekal relevan dan menepati keperluan kelompok sasaran. Refleksi ketiga, pada zaman sekarang, cara berdakwah hendaklah berubah mengikut era baru. Contohnya, zaman sekarang orang ramai banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Jadi kita perlulah beralih kepada media sosial untuk menyampaikan dakwah pada era baru ini untuk mendapatkan perhatian dari golongan muda ataupun tua. Secara keseluruhannya, apa yang telah saya dapat adalah tugas dakwah secara mutlaknya terletak di atas bahu setiap Muslim. Oleh itu, tugas ini bukan sekadar menjadi tugas guru agama, ustaz, imam dan pendakwah sepenuh masa. Islam mementingkan amalan menegakkan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Mengikut pandangan saya dalam projek video yang kami hasilkan ini, para pendakwah tidak harus tergesa-gesa dalam menyampaikan dakwah. Sebaiknya mereka perlu terlebih dulu mengkaji golongan sasar mereka kerana setiap golongan masyarakat berbeza seperti peringkat umur yang memerlukan cara yang berlainan.